Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nuzlam aw najhala aw yujhala alaina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bagi memberkati majlis kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan masuk tafsir surah Al-Fatihah. Kalau sebelum ini kita bahas tentang Al-Basmalah, Al-Isti'azah, kemudian tentang muqaddimah surah Al-Fatihah. Jadi daripada fadilat dia dan beberapa perkara lah yang telah kita baca sebelum ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita mula masuk ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama yang kita pegang, yang merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Baik. Bismillah, ayat pertama ni saya tak bahaskan sebab kita dah bincang panjang lebar dalam perbahasan Al-Basmalah sebelum ini. Kita terus masuk pada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang mana ayat yang kedua ini mengandungi beberapa pengajaran. Yang pertama, perkataan alhamdu adalah merupakan kalimah yang paling disukai dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan alhamdulillah itu, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, berkata Sayyidina Umar tanya, sesungguhnya kami telah mengetahui kelebihan subhanallah dan kelebihan menyebut la ilaha illallah, maka apakah pula kelebihan alhamdulillah? Sayyidina Ali tanya, Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, kalimah yang paling disukai oleh Allah untuk dirinya dan kalimah yang diredai Allah untuk dirinya. Sayyidina Ali kata, perkataan alhamdulillah ini ialah kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsihi wa radiyaha li nafsihi. Satu perkataan yang Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala redha untuk dirinya. Jadi perkataan alhamdulillah ni perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran yang kedua, seseorang yang bersyukur kepada Allah hendaklah mengucap kalimah alhamdulillah, kerana ia merupakan kalimah syukur. Ia merupakan kalimah syukur. Bahkan kalimah alhamdu ni dia lebih umum ataupun luas pengertiannya daripada perkataan asyukur. Yang mana asyukuru ni ulama ta'arifkan dalam bahasa Arab, asyukuru muqabalatin nikmah. Fi muqabalatin nikmah. Syukur ini apabila balasan kepada nikmat. Bila dapat nikmat kita bersyukur.
Adapun alhamdu, ta'rifnya ialah as-sana'u bil jamil ala jihati ta'zim wal mahabbah. Apa dia perkataan alhamdu? Alhamdu ni ialah as-sana'u bil jamil. Pujian yang elok ala jihati ta'zim, kerana apa? Kerana mengagungkan wal mahabbah, dan juga kerana kasih. Walaupun tidak mendapat nikmat, tetapi menyebut alhamdu ni bukan hanya untuk nikmat. Kalau asyukru, dia hanya untuk nikmat. Kalau alhamdu, dia lebih umum daripada asyukur. Baik. Pengajaran yang ketiga, doa yang paling baik ialah doa yang dimulakan dengan perkataan alhamdulillah. Doa yang paling baik ialah doa yang dimulakan dengan alhamdulillah. Dalilnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa yang dimulai dengan alhamdulillah. Yang dimulai dengan alhamdulillah. Baik. Nah, Nabi kata afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Afdal zikir ialah la ilaha illallah, manakala afdal doa ialah alhamdulillah. Maksudnya dimulakan dengan alhamdulillah. Kalau boleh tutup suara admin boleh tutup. Okey. Jadi pengajaran yang ketiga, alhamdu adalah sebaik doa yang paling baik. Sebab itu mengajar kepada kita, bila kita nak berdoa, kita mulakan dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, bukan terus berdoa. Satu riwayat ada seorang lelaki minta tutup suara ni. Kat mana tutup suara? Ustaz tahu tak kat mana nak tutup suara kalau admin? Saya tak ingat. Admin ni tekan pada apa ni orang tu. Orang tu. Tepi tu. Tekan pada nama dia. Tekan pada nombor dia. Nama dia. Lepas tu apa ni dia keluar beberapa, tu tekan apa ni speaker tu tekan. Boleh? Okey, nampak dah. Okey. Faham. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Kak Su. Betul. Ustaz, sekejap Ustaz. Dekat tempat Ustaz tu nak on balik channel Ustaz. Tersalah. Saya nak on balik Ustaz. Okey. Okey. Allah. Tak perasan tadi. Berpeluh. Okey. Kat mana tu tadi?
Baik. Jadi ini kalau kita mulakan doa ini, mulakan dengan alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran yang keempat, kelebihan berzikir dengan alhamdulillah adalah sangat besar sehingga memenuhi timbangan amalan pada hari kiamat. Bila kita berzikir dengan menyebut alhamdulillah. Satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu separuh daripada iman. Dan perkataan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Manakala perkataan subhanallah dan alhamdulillah, pahala keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Pahalanya besar. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi kata, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua perkataan yang ringan pada lidah, nak sebut mudah je. Tapi thaqilatani fil mizan, sangat berat pada timbangan amalan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dan sangat dikasihi oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Apa dua perkataan itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan kepujian. Wa bihamdihi, alhamdu. Saya dah sebut ini alhamdu. Yang kedua subhanallahil azim. Dua perkataan ni ringan je Nabi kata. Nak sebut mudah. Tapi kenapa jadi berat kita nak sebut? Kita rasa berat. Kadang-kadang kita sebut 2-3 kali, kita tak ingat ke lain dah. Sebab menunjukkan jauhnya kita ni daripada Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Lelaki dan perempuan yang sentiasa, yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang Nabi ajar kepada sahabat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ni jangan tinggal. Setiap kali selepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah ya Tuhanku, aku minta tolong kepadamu ya Allah, bantulah aku untuk apa? Ala zikrika, untuk ingat kepadamu, untuk menyebutmu. Wa syukrika, untuk bersyukur kepada nikmatmu, wa husni ibadati, dan memperelokkan amalan-amal ibadah. Jadi kita nak ingat kepada Allah ni, kita nak sebut Allah pun kita kena minta pertolongan Allah, supaya kita tak menjadi golongan yang lalai. Jadi bila kita sebut, maka dia menjadi berat pada timbangan amalan. Ini di antara kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Perkataan itu sikit je, tapi pahalanya sangat besar. Allah Ta'ala boleh bagi. Dalam satu hadis, Nabi sebut salah seorang daripada isteri Nabi, bila Nabi keluar untuk sembahyang subuh, dia sudah berada di atas tikar sembahyang, atas sejadah sembahyang dia. Dan Nabi pergi ke masjid sembahyang subuh. Biasanya Nabi selepas sembahyang subuh, Nabi tak terus balik. Sehingga waktu duha baru Nabi balik. Nabi balik ke rumah, Nabi dapati dia masih lagi berada di tempat sejadah, tempat sembahyang. Kuat ibadat isteri-isteri Nabi. Lalu Nabi pun beritahu, nak tak aku beritahu kepada kamu yang mana aku tadi berzikir perkataan yang pulang 3 kali, tetapi pahalanya lebih besar daripada apa yang kamu telah buat. Bayangkan sebelum subuh dia duduk berzikir, dengan sembahyangnya, lepas sembahyang berzikir lagi sampai waktu duha. Tapi Nabi kata, aku sebut perkataan yang pahalanya jauh lebih besar daripada apa yang kau buat tadi. Apa dia? Iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan kepujiannya,
Banyak mana? Ada khalqi, sebanyak mana makhluk Allah. Banyak mana makhluk? Manusia saja banyak mana? Sejak daripada Nabi Adam. Kata tu manusia. Kalau binatang lah pula. Gajahnya banyak mana? Harimaunya, kucingnya, semuknya banyak mana? Ikan di laut. Ada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Dan sebanyak mana Allah Ta'ala reda untuk dirinya, wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan aras, wa midada kalimati, dan sebanyak mana dakwah, dakwah Allah, yang mana laut menjadi dakwah. Kita dah baca sebelum ini. Jadi Nabi baca zikir ini. Jadi kata ulama, antaranya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, menghuraikan hadis ini menunjukkan ada beberapa amalan yang Allah Ta'ala jadikan. Amalan itu sikit tapi pahalanya Masya Allah sangat banyak. Antaranya zikir seperti inilah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalau tak ingat boleh tengok dalam Al-Maghfurah. Sebab itu dianjurkan kita amalkan Al-Maghfurah itu waktu pagi dan waktu petang. Walaupun kita tak berzikir yang lain banyak, tapi kita jaga amalan ini, insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan pahala yang besar. Baik. Jadi itu kelebihan ataupun pengajaran yang keempat, kelebihan berzikir dengan perkataan Alhamdulillah. Pengajaran yang kelima, Allah redha kepada seorang hamba yang makan atau minum lalu dia menyebut Alhamdulillah di atas nikmat yang dikurniakan kepada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Maksudnya sesungguhnya Allah redha kepada hamba-Nya yang apabila dia makan sesuatu makanan maka dia memuji Allah di atas nikmat pemberiannya. Atau apabila dia minum sesuatu minuman maka dia memuji Allah atas nikmat pemberian. Jadi kita makan kita sebut Alhamdulillah. Selepas makan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang itu yang terbaiknya. Tapi kalau kita tak baca sekurang-kurangnya Alhamdulillah, kita minum air Alhamdulillah. Latih diri untuk kita sentiasa menyebut Alhamdulillah. Bila minum, lepas minum Alhamdulillah. Kata ulama, tak tunggu sampai habis satu cawan tu. Bahkan maksud wa au yashraba syarbata, minum satu minuman. Maksud syarbah ni teguk. Kita ambil air minum secawan, minum satu teguk kita letak. Alhamdulillah. Kita minum pula. Alhamdulillah. Boleh. Cuma kita tak buatlah sampai macam tu. Tapi itu maksud asyarbah ni maknanya sekali minum, sekali teguk, maka kita menyebut Alhamdulillah. Itu rezeki daripada Allah, nikmat daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh minum. Berapa ramai orang yang kena stroke. Na'udzubillah min zalik. Nak minum air pun dia tak boleh telan. Jangan kata air, jangan kata makanan. Air liur dia sendiri pun tak boleh nak telan. Meleleh dia keluar. Na'udzubillah min zalik. Itu menunjukkan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Pengajaran yang keenam, terkandung di dalam firman Allah Ta'ala Alhamdulillah ini beberapa rahsia dan pengajaran yang sangat berfaedah. Antaranya, perkataan Alhamdulillah membawa maksud bahawa Allah Ta'ala terpuji sebelum dipuji oleh sesiapa yang memuji. Allah Ta'ala terpuji sama ada dipuji ataupun tidak. Itu perkataan Alhamdulillah. Itu beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Makhluk ni kalau kena puji baru dia mulia. Baru dia mulia. Raja contohnya. Kalau rakyat tak sanjung dia, maka dia tak jadi mulia. Tapi Allah Ta'ala ini
Sebelum hamba memuji dia pun, dia sudah mulia. Dan pujian hamba-hambanya tidak menambah kemuliaan. Sebab Allah Ta'ala itu sudah sempurna kemuliaan. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-kamalat, sifat kesempurnaan. Maka itulah maksud alhamdulillah. Kemudian berkata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, perkataan alhamdulillah kalau kita kira dia ada 8 huruf. Alhamdulillah ni ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, 5. Lam, lam, ha, 8. 5 campur 3, 8. Ada 8 huruf yang mana pintu syurga juga ada 8. Pintu syurga juga ada 8. Kalau neraka ada 7. Tapi syurga ada 8. Maka barang siapa yang mengucapkan perkataan alhamdulillah dengan penuh keikhlasan dan lahir daripada hatinya, maka dia layak memasuki dari ke-8 pintu syurga di akhirat nanti. Allahumma amin. Jadi kita sebut dengan sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebut dengan penuh keikhlasan, penuh penghayatan, maka melayakkan seseorang itu masuk ke syurga melalui mana-mana pintu. Jadi masuk mana-mana pintu ni menunjukkan kemuliaan. Sebab kalau masjid itu contohnya, walaupun masjid ni banyak pintu, tapi kita makmum, kita dikhususkan masuk pintu makmum saja. Belah kiri, belah kanan, belah belakang. Kita tak boleh masuk pintu imam. Pintu imam dikhususkan untuk imam. Begitu juga pejabat contohnya. Yang ni dikata untuk kaki tangan sahaja. For staff only. Jadi tak boleh masuk. Maknanya kecuali orang yang ada di situ, dia boleh masuk, menunjukkan dia ni hebat. Maka begitulah orang yang boleh masuk dari mana-mana pintu syurga, menunjukkan kemuliaan yang diberi oleh Allah. Jadi antara caranya ialah dengan amalkan berzikir perkataan alhamdulillah. Kemudian perkataan alhamdulillah juga menunjukkan bahawa seluruh puji-pujian dan syukur yang telah diucapkan oleh sesiapa sahaja, sama ada para malaikat yang menjaga arash, para malaikat yang menjaga kursi Allah, seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali, para alim ulama dan seluruh makhluk, semuanya kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih memuji Allah. Dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Jadi semuanya memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Termasuk juga makhluk, binatang melata, memuji Allah, berzikir. Sebab itu ulama tasawuf mengatakan, antara dalil bagaimana alam ini sentiasa bertasbih memuji Allah, bila kita mendengar air laut, desiran air laut, kita jadi tenang. Kita dengar kicauan burung, kita jadi tenang. Kita dengar bunyi air sungai mengalir, kita jadi tenang. Tempat kita rekreasi ni tempat kita nak tenangkan jiwa. Sebab apa? Kita pergi itu, kita dengar air, kita dengar kicauan burung, kita masuk dalam hutan, bunyi-bunyi unggas ini pun menenangkan hati kita. Sebab apa? Itu menunjukkan bahawa mereka sedang berzikir. Sebab Allah sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingati Allah itu, menyebut Allah,
hati menjadi tenang. Kata setengah ulama, bukan hanya kita berzikir, bahkan kita mendengar zikir alam juga menenangkan jiwa. Tapi tak cukup sekadar kita dengar burung berzikir je, kita pun kena berzikir juga. Nak menunjukkan bahawa semua sekali Allah kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun makhluk melainkan semuanya bertasbih memuji Allah bihamdi. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan alhamdulillah juga adalah kalimah yang mulia, perkataan yang mulia. Oleh itu hendaklah diucapkan di tempat yang selayaknya. Yang sesuai dengan kemuliaannya. Ada cerita seorang hamba Allah di Baghdad yang beristighfar kepada Allah sejak 30 tahun. Dia beristighfar ni selama 30 tahun. Kerana apa? Kerana kesilapan dia menyebut perkataan syukur ini tidak kena pada tempat. Dia rasa sangat bersalah sebab dia menyebut perkataan alhamdulillah tak kena pada tempat. Puncanya berlaku kebakaran besar di Baghdad. Di kota Baghdad menyebabkan seluruh kedai-kedai ini terbakar. Kecuali satu kedai saja terselamat. Lalu orang pun ceritalah, semua kedai terbakar kecuali kedai dia terselamat. Bila dia dengar kedai dia selamat, dia pun sebut alhamdulillah, kedai aku selamat. Yang mana ucapan alhamdulillah ini seolah-olah membawa maksud alhamdulillah kedai saya selamat. Saya gembira kedai saya selamat. Sedangkan di sudut agamanya tak boleh ataupun tak patut kita bergembira di saat orang lain bersedih. Walaupun nak sebut kedai dia selamat alhamdulillah, tapi kedai orang lain ni hangus, terbakar, musnah, orang lain bersedih, maka tak sewajarnya dia sebut alhamdulillah. Maknanya melahirkan rasa syukur, tak boleh. Menyebabkan dia rasa bersalah dan dia beristighfar kepada Allah selama 30 tahun. Kerana apa? Kerana rasa bersalah menyebut perkataan alhamdulillah tidak kena pada tempat. Jadi alhamdulillah ni bukan sebarang tempat kita nak sebut. Jangan alhamdulillah berjaya juga misi merompak kita pada malam ni. Pencuri merompak, tak boleh alhamdulillah. Ataupun kita selalu dengar dalam TV, orang berjoget contohnya, juara sehati berdansa. Jadi beri ucapan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, saya menang, padahal dia berjoget terkeja-keja benda yang ditegah oleh agama, mendedahkan aurat dan seumpamanya. Jadi kita nak istighfar ini, kita nak sebut alhamdulillah, mestilah pada tempat yang sebenarnya. Termasuk juga bila kita dapat menunaikan satu-satu amalan ibadat, maka kita menyebut alhamdulillah. Lepas tu bila kita semayang, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata pertama, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Barulah kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab apa? Kita sebut alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kudrat iradat Allah, Allah Ta'ala izinkan kita untuk sembah kepada Dia. Ya, baik. Berkata Imam Ar-Razi juga, perkataan pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam juga ialah perkataan alhamdulillah. Apabila roh sampai ke pusat, maka Nabi Adam terbersin dan terus keluar daripada mulutnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini disebut dalam kitab tafsir. Jadi bukan perkataan alhamdulillah ni bukan hanya syariat Nabi Muhammad, bahkan juga disebut oleh perkataan pertama yang disebut oleh
Manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Pengajaran yang keenam, perkataan Alhamdulillah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memuji dirinya ketika membuka dan memulakan ucapan di dalam kitab sucinya. Ini menunjukkan bahawa hanya Allah sahaja yang boleh memuji dirinya sendiri. Adapun selain Allah tidak diizinkan. Allah Ta'ala boleh. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri adalah suatu kemuliaan. Tetapi manusia, makhluk, kalau dia puji diri dia sendiri adalah suatu kehinaan. Satu benda yang hina. Sebab pujian ini dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala sebut al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaian aku, pakaian Allah. Jadi bila pakaian Allah hanya layak untuk Allah. Macam tudung lah. Tudung ni pakaian orang perempuan. Sesuai dengan perempuan. Cuba orang lelaki pakai. Nak muntah tengok. Jadi tak kena. Sebab apa? Tak layak. Maka begitulah. Kesombongan ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najmi ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Maka jangan puji diri sendiri. Alhamdulillah. Kemudian sambungannya, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana perkataan Rabb, pengajaran pertama, Rabb menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bukan sahaja mencipta alam, tetapi Allah Ta'ala juga adalah Rabb kepada alam dengan maksud dia bukan hanya mencipta tetapi menguasai, mentadbir, memiliki, mengurus alam ini mengikut kehendak. Beza dengan makhluk. Makhluk kalau dia cipta kereta contohnya. Dia buat kereta, dia buat siap, tapi bukan dia yang mentadbir. Orang lain dijual, orang lain uruskan. Bukan dia memiliki, bila dijual dapat pada orang lain. Tapi Allah Ta'ala ini maksud Rabbil Alamin. Allah Ta'ala bukan hanya mencipta alam ini, bahkan dia mengurus tadbir. Waqtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang. Semuanya wa tasrifir riyah, bergeraknya awan. Semuanya adalah dengan tadbiran Allah. Urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya pasang surut air sungai, air laut. Semuanya dalam urus tadbir Allah. Banyak mana turun hujan di satu-satu tempat, itu semua dalam urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna perkataan Rabb. Manakala al-alamin, ulama berbeza pendapat dalam menentukan maksud al-alamin. Kepada 7 pendapat. Saya sebut secara ringkas. Pendapat pertama berkata Qatadah, maksud al-alamin ialah kullu mawjudin siwallah. Setiap yang wujud selain Allah. Itu maksud al-alamin. Yang kedua berkata Al-Husain bin Fadal, ahlu kulli zamanin alam. Masyarakat di setiap zaman itulah adalah alam. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 Allah Ta'ala berfirman, atatuna dzukrana minal alamin. Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia? Ayat ini Allah Ta'ala rakamkan ucapan Nabi Lut alaihissalam. Apabila kaum dia ni dia amalkan homoseks, LGBT ni. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Lalu Nabi Lut kata, atatuna dzukran, adakah kamu nak mendatangi lelaki juga? Minal alamin, dari kalangan al-alamin, dari kalangan manusia. Jadi
Yang kita nak ambil daripada ayat ini, poinnya ialah perkataan al-alamin. Al-alamin itu ialah masyarakat di satu-satu masa. Pendapat ketiga berkata Ibnu Abbas, al-alamin ialah maksudnya alam jin dan manusia. Alam ini, al-alamin ialah jin dan manusia. Tak termasuk binatang, tak termasuk tumbuh-tumbuhan, jamadat, tak termasuk. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah Furqan. Allah sebut tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh jin dan manusia. Liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-'alamin di sini ialah ulama tafsir mengatakan jin dan manusia. Quran ini menjadi peringatan jin dan manusia. Jadi menunjukkan al-alamin ialah jin dan manusia, kata Ibn Abbas. Pendapat keempat berkata Al-Farra dan Abu Ubaidah, alam di sini ialah alam makhluk yang berakal. Yang mana makhluk yang berakal ini ada 4, iaitu manusia, jin, malaikat dan syaitan. Pendapat ketiga tadi kata 2 je, jin dan manusia. Pendapat keempat kata 4, iaitu jin, manusia, malaikat dan syaitan. Pendapat kelima berkata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah mempunyai 18,000 alam. Allah Ta'ala ada 18,000 alam, dan dunia ini adalah salah satu daripada alam tersebut. Jadi al-alamin ini bukan alam dunia saja, termasuk 18,000 alam. Pendapat ke-6 berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Wahab bin Munabbih, ulama di kalangan tabi'in. Abu Sa'id Al-Khudri pula di kalangan sahabat. Bukan calang-calang ni. Apa yang disebut? Sesungguhnya Allah mempunyai 40,000 alam. Dan dunia salah satu daripada 40,000 alam. Ada alam lain lagi yang kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Pendapat yang ketujuh berkata Muqatil. Muqatil ini seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in. Beliau menyebut sesungguhnya Allah mempunyai 80,000 alam. Lagi banyak. Bukan 40, tapi 80,000 alam. Yang mana 80,000 alam ni 40,000 alam di langit, 40,000 alam di bumi. Maka 40,000 alam di bumi ini termasuk di dalam laut. Sebab itu kita tengok, kalau jenis binatang saja, dalam saya selalu suka tengok National Geographic. Tengok macam-macam kajian yang dibuat. Ikan yang hanya duduk di dasar laut beribu-ribu kilometer. Dia ada cahaya dia sendiri. Itu maha suci Allah. Allah Ta'ala boleh buat. Ada satu dokumentari saya tengok, dia kaji tentang kelawar. Rupanya kelawar ni dia ada beribu-ribu jenis spesies. Kita tahu kelawar je lah. Rupanya ada yang bertaring, ada yang gigi macam manusia, ada yang hidung dia mancung, ada yang bertanduk, ada beribu rupanya. Itu nak gambarkan bahawa pendapat ini ada sandaran dia. Ada sandaran dia. Kesimpulannya berkata Imam Al-Qurtubi, pendapat yang paling sahih ialah pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Pendapat pertama kata Qatadah, apa dia al-alamin? Ialah kullu mawjudin siwallah. Setiap yang wujud selain Allah, semuanya alam. Tak kiralah ada berapa, 18,000 ke 40,000 ke 80,000, semuanya adalah al-alamin. Yang berakal, yang tak berakal, semua sekali termasuk dalam al-alamin. Baik.
Dan Rabbil Alamin juga Allah Ta'ala mengurus tadbir alam ini, yang mana Allah Ta'ala mencipta dan mengurus tadbir bintang, bulan, matahari dan seluruh cakrawala di langit adalah untuk maslahah dan manfaat hamba-Nya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah pada tempat-tempat peredarannya. Matahari dia beredar, bulan dia beredar, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah sebut dalam ayat ni surah Yunus ayat 5, kenapa Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bintang, bulan, matahari dia bergerak, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun, bulan dan hari. Itu untuk masalah manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah sebut di antara kelebihan Allah Ta'ala jadikan bintang. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan malam di darat dan di laut. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan bintang? Litahtadu biha, untuk kamu jadikan panduan. Sebab itu orang dulu dia pergi pergi ke laut, dia boleh balik semula ke darat walaupun tidak ada apa tanda pun, laut sama je. Macam mana mereka berpandu waktu tak ada kompas? Antaranya ialah tengok kepada buruj, tengok kepada bintang. Maka mereka boleh jadikan panduan. Dalam hutan boleh jadikan panduan. Jadi Allah Ta'ala jadikan semua ini untuk kebaikan dan maslahah kepada manusia. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, juga mengandungi beberapa pengajaran. Yang pertama, selepas Allah Ta'ala menyebut dan menyifatkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, Alhamdulillahi, sifat yang pertama Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir alam, yang mana perkataan Rabbil Alamin ini menggerunkan satu kedudukan yang menggerunkan hamba-Nya. Disebut sebagai tarhibul lil ibad, menggerunkan bahawa Allah Ta'ala yang milik alam ini. Nak memberitahu berkuasanya Allah Ta'ala, beri amaran kepada hamba-Nya. Manakala ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang mana Ar-Rahman, Ar-Rahim dari perkataan rahmah. Dua sifat yang disebut sebagai targhibul lil ibad, sebagai galakan, targhib. Yang tadi tarhib, ancaman. Yang ini satu motivasi, satu galakan untuk beramal kepada Allah. Jadi ini di antara uslub Quran. Uslub Quran ini adanya targhib dan tarhib. Targhib ni ancaman, menakutkan. Tarhib, manakala targhib adalah dorongan. Jadi ini juga uslub ulama buat kajian, mendidik. Kita nak didik anak-anak, didik pelajar-pelajar di sekolah, kena ada dua uslub ini. Tak boleh sekadar kita takutkan dia. Anak tak boleh takut, kita ugut je, tak boleh. Akhirnya dia hilang keyakinan diri. Tak boleh. Kalau sekadar galakan saja pun tak boleh. Dia buat silap, kita tak marah, menyebabkan dia tak tahu benda tu silap. Tapi kena ada dua-dua. Ada waktu kita bagi dorongan, kita bagi hadiah, imbuhan kepada apa yang dibuat. Kadang-kadang kalau kesilapan dia, ada waktu kita nasihat, ada waktu kita kenakan hukuman. Kerana dua sifat ni perlu ada, targhib dan tarhib.
Jadi kalau kita tengok dalam Quran sangat banyak ayat seumpama ini. Contohnya dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50. Allah sebut nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang Maha Mengasihani, iaitu untuk orang yang bertaubat dan beramal soleh. Dan beritahu juga kepada mereka wa anna azabi huwal azabul alim, bahawa azabku juga azab yang sangat pedih, tidak terperi sakitnya. Aku ni bukan hanya Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi aku juga ada azab. Aku akan azab dengan azab yang sangat pedih, iaitu kepada orang yang derhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengajaran yang kedua dari ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, yang mana perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang menunjukkan sifat Allah dari perkataan rahmah. Yang mana Allah Ta'ala ini pemurahnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurniakan walaupun kepada orang yang kafir. Walaupun orang yang derhaka kepada Allah, Allah Ta'ala tetap kurniakan rezeki. Itu Ar-Rahman. Allah Ta'ala kurniakan juga. Orang yang tak sembahyang pun Allah Ta'ala bagi rezeki, bagi nikmat. Kadang-kadang ada setengahnya yang tak sembahyang ni lebih kaya, lebih senang hidup dia daripada orang yang sembahyang. Itu menunjukkan Allah Ta'ala bersifat rahmat. Manakala rahim hanya dikhususkan kepada orang yang beriman sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang yang beriman itu melimpah-limpah rahmat. Dalam satu hadis Nabi kata, Allah Ta'ala ini dia ada 100 rahmat. 100 rahmat ini hanya satu rahmat sahaja Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia di dunia, kepada hambanya di dunia. Dengan satu rahmat itu manusia boleh berkasih sayang antara satu sama lain. Anak sayang kepada mak ayah, mak sayang kepada anak. Binatang sayang antara satu sama lain sehingga ibunya tidak pijak anak dia. Dengan satu rahmat tadi, 1%. Manakala 99 rahmat lagi Allah Ta'ala simpan untuk dikurniakan khusus bagi orang yang beriman dan bertakwa saja. Bayangkan satu rahmat pun kita rasa betapa besarnya rahmat Allah. Bayangkan lagi dengan 99 yang berbagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat ini insya-Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat banyak sehingga kadang-kadang tidak terjangkau pada pemikiran manusia. Disebut beberapa contoh di sini. Cerita yang menarik. Saya baca beberapa cerita. Cerita yang pertama, berkata Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Satu hari aku menjadi tetamu kepada satu kaum. Lalu mereka menghidangkan makanan kepadaku. Tiba-tiba datang seekor burung gagak dan menyambar sekeping roti yang dihidangkan kepadaku. Aku kehairanan, lalu aku turuti burung gagak tersebut ke mana arah tujunya. Orang hidang makanan, hidang roti, tiba-tiba dia nak makan, datang burung gagak, sambar roti dia buat lari. Dia pun, Syekh Ibrahim Adham ni ditengok, dia pun hairan. Kenapa pula ambil ni? Kalau kena kita, ambil batu dia baling. Dia tak, dia ikut. Dia ikut burung tadi terbang. Tiba-tiba dia lihat burung gagak tadi turun di celah bukit. Di satu bukit turun dan dia lepaskan roti. Dia campakkan, dia buka mulut dia campakkan roti tadi kepada seorang saudagar yang sedang dirompak dan diikat tangannya di bawah
bukit tersebut. Rupanya ada seorang lelaki saudagar yang telah dirompak, diikat di situ. Nak beri makan kepada lelaki tadi. Itu maha suci Allah. Allah Taala gerakkan hati burung gagak tadi, naluri dia, walaupun dia tak ada akal, naluri dia untuk bagi makan kepada lelaki tersebut, sebab Allah Taala telah takdirkan roti tadi adalah rezeki dia. Betapa besarnya rahmat Allah. Cerita yang kedua berkata Zinnun al-Misri. Satu hari aku berada dalam rumah. Tiba-tiba hatiku berasa sedih dan keluh kesah, lalu aku keluar dari rumah dan berjalan sehingga sampai di tebing sungai Nil. Zinnun al-Misri ini seorang wali Allah, seorang ulama yang soleh di Mesir. Dia berjalan di sepanjang sungai Nil. Tiba-tiba aku melihat seekor kalajengking sedang berjalan dengan pantas menuju ke hujung sungai. Dia tengok kalajengking pergi ke tepi sungai. Di sana aku melihat seekor katak sedang duduk diam seolah-olah sedang menunggu kedatangan kalajengking tersebut. Dia tengok di tepi air ni ada katak. Lalu kalajengking tadi dia berjalan cepat naik atas belakang katak. Bila naik atas belakang katak, katak pun terus berenang, bawa dia ke seberang. Kemudian aku menaiki perahu, dia ikut. Nak tengok ke mana ni, benda ni pelik. Macam mana katak ni dia boleh bawa kalajengking. Kalajengking pula dia tak sengat katak tadi. Elok dia duduk atas belakang katak. Sampai ke seberang, aku melihat ada seorang pemuda sedang tidur di bawah pokok. Dan aku dapati ada seekor ular besar sedang merayap menuju ke arah pemuda yang sedang tidur itu. Lalu katak tadi sampai di tebing, kalajengking lompat daripada belakang katak dan dia terus menuju ke arah ular. Lalu dia sengat ular tadi, menyebabkan ular tersebut yang asalnya dia nak patuk pemuda tadi dapat terselamat. Pemuda tadi dalam keadaan dia tidur nyenyak, tidak mengetahui apa yang sedang berlaku kepada diri. Tak tahu. Sebab itu ulama kata sedekah ini juga dapat mengelakkan kita daripada musibah. Mengelakkan kita daripada musibah. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku. Ada orang dia dengar kat masjid kena musibah kalau kita sedekah ni terselamat daripada musibah. Jadi dia pun bersedekah dalam tabung masjid. Lepas mayang Isyak dia pun balik. Lepas dengar kuliah mayang Isyak balik. Bila balik ditakdirkan oleh Allah accident. Dia motor dia terbabas, jatuh dalam longkang, habis luka. Jadi dia pun jumpa ustaz. Lepas tu dia jumpa balik. Ustaz kata kalau sedekah ni dapat menyelamatkan daripada musibah. Ni saya baru sedekah dalam tabung masjid, balik-balik accident. Macam mana ustaz? Ustaz kata betul lah selamat daripada musibah. Kalau mungkin kerana keberkatan kamu sedekah itu kamu luka-luka je. Patah je. Tapi mungkin kalau kamu tak sedekah hari itu dah tali arwah lah. Innalillah. Jadi kita tak tahu. Mungkin Allah Taala sisihkan benda-benda yang tak elok. Jadi kesimpulannya, pengajarannya kena banyakkan bersedekah. Baik. Banyak lagi lah cerita-cerita yang menunjukkan betapa rahimnya Allah Taala, betapa rahmannya Allah Taala. Bagaimana kalau kita tengok mengikut kajian sains, burung gagak ni, burung kalau dia ram anak dia, dia telur, sehinggalah bila menetas maka dia akan tinggalkan anak dia. Anak dia yang tak ada bulu lagi, kemerahan tadi, kemerah-merahan, dia tinggal. Bila dia balik semula, bila anak tadi dah tumbuh bulu. Jadi
waktu anak dia tak ada bulu lagi, kemerah-merahan ni, waktu itu kena gigit di nyamuk, kena urung di semut. Kerana apa? Kerana bila dia urung semut kena tu, tubuhnya akhirnya jadi kuat. Tumbuh bulu, cepat tumbuh bulu. Maka bila dah besar tumbuh bulu, dia pun balik semula bawa makanan, suap makanan kepada anak. Jadi menunjukkan bahawa rahmannya dan rahimnya Allah, besarnya ni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ketiga, ada perkara yang zahirnya nampak seperti rahmat tetapi hakikatnya adalah azab. Seperti seorang ayah membiarkan anaknya melakukan apa sahaja mengikut kehendak hatinya tanpa menegur, mengajar dan melarang. Ada benda yang kita tengok pada zahirnya macam rahmat, tapi hakikatnya adalah azab. Contohnya macam seorang ayah ni, anak dia buat apa pun dia tak kisah. Anak dia buat apa, mencuri pun dia tak marah. Anak dia tak semayang pun dia tak marah, tak pergi sekolah pun tak marah. Nampak zahir macam bagus lah ayah dia ni. Tak marah pun. Sebenarnya itu adalah azab. Akhirnya anak itu rosak. Bila besar jadi rosak. Dan ada benda yang pada zahirnya nampak azab, tapi hakikatnya adalah rahmat. Contohnya bila seorang ayah ni, anak dia bila buat tak elok je, dia pun larang. Kenapa tak semayang? Bila lambat sikit, kenapa lambat? Buat benda yang tak elok, dia rotan. Akhirnya anak tadi secara tak langsung dapat tahu benda yang baik dan buruk. Jadi walaupun kena rotan, walaupun kena macam-macam, kena marah, tapi itu adalah satu rahmat. Kita pun begitu juga. Kita bagi orang yang beriman, kadang-kadang kita ada yang ditimpa musibah. Lepas satu, lepas satu. Ada orang yang tak semayang pun, buat maksiat, minum arak, tapi kita tengok senang lenang. Zahirnya nampak macam rahmat, tapi sebenarnya dia adalah azab. Allah Ta'ala kurniakan itu bersifat istidraj. Akhirnya dia terus lupa, lagi jauh daripada Allah. Ada pun orang yang beriman, kita tengok orang tu tak semayang, kita semayang ni, kita cuba nak buat jahat sikit je, terus Allah Ta'ala timpa musibah macam-macam. Jadi kita tengok macam azab, hakikatnya adalah rahmat. Bila Allah Ta'ala timpakan sakit, kita pun ingat kepada Allah. Ada masalah, baru elok sembuh daripada sakit, ada pula barang hilang, motor kena curi pula. Lepas motor kena curi, anak pula sakit. Lepas tu ada pula ni, macam-macam. Sebenarnya, itu adalah peringatan daripada Allah agar kita sentiasa rapat berhubung dengan dia. Apa-apa pun kita mengadu kepada dia. Sebab kalau kita tak kena ujian, mungkin kita susah nak berdoa. Jarang-jarang berdoa. Macam COVID-19 ni lah. Walaupun kita tengok benda yang semua orang tak nak. Norma hidup dengan norma baru ni susah. Susah. Tapi kalau kita renung-renung, kadang-kadang ada hikmah. Kalau tak kerana PKP ni, saya pun tak kenal tuan-tuan ni. Tak wujud. Kita pun tak tahu aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet apa ni ada. Benda ni kita tak guna. Tapi ada bila Allah Ta'ala uji macam ni, maka Alhamdulillah. Saya sendirilah secara khusus, bila berlaku PKP ni, boleh duduk dengan anak-anak. Kita boleh tengok bacaan Quran anak-anak, sembahyang anak-anak. Yang sebelum ni, kita keluar sibuk. Siang pun sibuk, malam pun sibuk, tiap-tiap malam. Sampai kadang-kadang terlupa dalam rumah sendiri. Jadi renung boleh. Kadang-kadang anak ni pun ada benda yang kadang-kadang bila kita tegur, kenapa dia nampak macam dia protes, tak nak buat. Tak nak buat tu kadang-kadang mungkin ada benda yang dia tak puas hati dengan kita. Jadi bila ada benda-benda seperti ini, kita dapat manfaatkan untuk kebaikan diri kita. Jadi ada benda yang pada zahirnya nampak azab, tapi hakikatnya adalah rahmat.
yang bila musibah ini seseorang itu sabar, akhirnya Allah Ta'ala hapuskan dosa dia, buang sifat ego dia, kena bergantung antara satu sama lain. Bila sakit umpamanya, kalau tak sakit dia tak pedulikan orang. Bila kena sakit baru dia sedar bahawa dia ni berhajat kepada orang lain. Jadi itu sebenarnya Allah Ta'ala nak menjentik kesedaran agar kita ni ingat kepada dia. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Wallahu alam. Bukalah kalau ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana, terus apa ada soalan? Ada kan? Ustaz, saya sikit nak tanya Ustaz. Contoh. Boleh Ustaz? Ya. Contohnya kan, contohnya PKP lah. Bila orang cakap PKP ni susah itu, susah ini, susah itu. Lepas tu, contohnya kalau masa tu kita cakap, saya Alhamdulillah. Adakah itu dalam kategori orang lain bermusibah, saya pula mengatakan Alhamdulillah? Adakah yang itu tak dibolehkan ataupun antara teguran daripada Ustaz lah agaknya tak boleh. Boleh ke Ustaz macam kalau cakap benda ni susah tapi bagi saya Alhamdulillah macam tu. Kalau tu macam mana keadaan tu? Yalah kadang-kadang dia bergantung pada niat kita lah. Bergantung pada niat. Mungkin kita sebut itu kerana kita nak menyedarkan orang supaya jangan kita mengeluh apa yang Allah Taala takdirkan kepada kita. Sebabnya kalau kita kira memanglah bagaimana yang orang kata idza kunta fi kita la yarda bidza wala bidza yarda qudlal insanu ma akbarahu. Ada syair Arab kata bila duduk waktu sejuk, di sana ada musim panas, musim sejuk. Bila datang musim panas, kata panas sangat, apalah panas ni, kalau sejuk sikit apa. Tapi kalau sejuk pula, sejuk pula. Sejuk sangat, kalau panas baru. Macam kita lah, hujan. Bila tak hujan, kalau hujan ni barulah sejuk sikit. Bila hujan ni, hujan pula, kalau panas baru. Jadi, la bida yarda wala yarda bida. Yang ini pun tak reda, yang ini tak reda. Qutilal insanu ma'akbarahu, dibinasakan manusia akibat kekufuran dia. Jadi kita nak sebut supaya kadang-kadang nak sebut sebagai didikan, sebagai dakwah kita supaya reda. Yang itu tak apalah. Bukan kita maksud ataupun kadang-kadang kita nak menyatakan apa yang berlaku itu ada hikmah. Kita sebut Alhamdulillah itu kerana ada hikmah itu tadilah. Walaupun ada orang yang kehidupan macam ni, tapi rupa-rupanya ada sesuatu pengajaran yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Nak menjentik kesedaran kita. Jadi tak salah Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, rasanya tu saja kot. Yang lain senyapnya ni. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. So, ni. Kan kata kita nak kita cakap dengan Ustaz. Ya. Biar Ustaz punya ni boleh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kami dah pakat nak buat barrierkan Ustaz punya ni, tapi nak kena minta izin dengan Ustaz dulu boleh ke? Macam mana? Bawa inilah bagi orang lain dengar samalah. Boleh. Letak. Boleh. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan tu dia dapat pahala macam orang yang buat juga. Boleh je, saya tak kisah. Boleh ya. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah buka. Kan kita berdua je. Ni. Dua kita je. Tidur dah.
Okay, saya tutup dulu kan. Kan tak boleh nak ni. Kan tak boleh nak. Saya tutup rekod je. Aduh. Buatlah. Rekod dulu.